Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, cikgu. cikgu. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. So, cikgu. hari ini kita akan jadi hari ini kita akan sambung kita punya PDP untuk bab 8. Tapi sebelum tu, cikgu tunjuk satu video ni. Kamu tengok Okey, cikgu. Okay. Okey. Okay, so berdasarkan video tadi, siapa tahu kita belajar apa hari ni? Saya cikgu saya. Topik daya. Ya, Rusna. Okay, betul. Hari ni kita akan belajar bab 8 iaitu daya dan gerakan. Okey, jadi untuk bab 8 ni kita akan masuk satu subtopik dulu untuk hari ni iaitu 8.1 daya. Di akhir pembelajaran ni kita akan dapat 4 objektif pembelajaran. Yang pertama, menyatakan konsep daya, menerangkan kepelbagaian jenis daya, mengukur daya dalam SI unit dan akhir sekali kamu boleh menjelaskan maksud dan contoh hukum Newton ketiga. Okey, kita akan masuk untuk topik yang pertama iaitu apakah itu daya. Okay, daya ialah tarikan dan tolakan yang dikenakan ke atas satu objek. Contohnya kita buka tin makanan tu menggunakan daya tarikan ataupun kita menutup swiss pintu menggunakan tolakan. Selain tarikan dan tolakan buka tin makanan dan pintu ni, kita video yang cikgu tunjukkan tadi contoh-contoh aktiviti harian yang melibatkan daya tarikan dan tolakan. Okay, setakat ni ada soalan? Tak ada, cikgu. Tiada, Okay, cikgu. itu adalah Ya, saya. ada cikgu. Okey. Okay. Okay, kita masuk yang kedua iaitu jenis-jenis daya. Okay, untuk hari ni kita belajar 6 jenis daya. Yang pertama daya graviti, apungan, elastik, berat dia masuk dalam daya graviti, daya normal dan akhir sekali gaya geseran. So kita akan tengok satu persatu. Okey, yang pertama ialah daya graviti. Okey. Daya graviti ialah daya yang mengarah ke pusat bumi. Daya ni menyebabkan semua yang di lambung akan jatuh semula ke tanah. Contohnya kalau awak tengok gambar di sebelah kanan ni, kelapa ni jatuh pergi bawah kan? Siapa pernah jumpa kelapa jatuh ke atas? Ada? Ya, ada, cikgu. Oh, tak pernah lagi cikgu setakat ni. Tak pernah lagi kan? Kalau dia jatuh ke atas, tu menentang hukum graviti namanya ya. Okay, selain kelapa jatuh ke atas ni contoh mudah kita boleh tengok kalau awak lambungkan sesuatu barang ke atas, contohnya bola, dia akan jatuh semula ke tanah disebabkan oleh daya graviti. Jadi daya graviti ni akan menarik sesuatu tu ke bawah dan menjadi pusat bumi. Okay, selain tu untuk daya graviti ni kita ada berat di sesuatu objek ditakrifkan sebagai daya graviti yang bertindak ke atasnya. Maksudnya sini makin berat sesuatu objek tu, dia punya daya graviti pun semakin kuat. Dan kepentingan daya graviti ni yang kamu perlu tahu, dia penting untuk mengekalkan objek pada kedudukannya. Okey, seterusnya daya elastik. Daya elastik wujud apabila sesuatu bahan diregangkan.
Contohnya kalau tengok gambar ni dia getah ni kan, dia regangkan, jadi yang anak panah ni dia tunjuk tempat yang daya elastik terhasil. Okey, yang ketiga ialah daya geseran. Daya geseran ialah daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Contohnya kalau kita tengok di sebelah kanan ni, lelaki ni sedang berjalan kan? Ya, cikgu. Dia berjalan tanpa tergelincir disebabkan oleh daya geseran. Okay, syarat untuk daya geseran berlaku, yang pertama dia kena menentang gerakan, dan yang kedua dia berlaku antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Jadi dia kena bersentuhan. Contohnya kalkulator ni, kalau kita letakkan macam ni, tiada daya geseran yang berlaku sebab dia tidak bersentuhan. Jadi kalau kita rapatkan, ada geseran yang berlaku. Faham? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Okey. Okey, seterusnya daya apungan. Okey, siapa pernah tengok itik terapung di laut, di sungai atau di air lah, atas air? Saya. Pernah. Okay. Kalau kamu Saya. itik ni dia boleh terapung di atas permukaan air disebabkan oleh daya apungan, iaitu daya tujah yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung di dalam sesuatu bendala. Okey, contohnya gambar ni lah, dia daya tujah yang menyebabkan itik ni boleh terapung. Dan akhir sekali daya normal. Daya normal ialah daya yang dihasilkan apabila suatu objek bersentuhan dengan satu permukaan. Daya normal ni salah satu daya yang selalu kita alamilah, sebab apabila kita bersentuh dengan mana-mana permukaan, daya normalnya akan terhasil dan syaratnya dia akan 90 darjah dari permukaan. Contohnya tapak tangan saya dengan kalkulator ni, dia akan hasilkan daya normal yang berada dengan sudut 90 darjah. Okey? Ada soalan? Tak ada setakat ni, cikgu. Cikgu, kalau tak ada, Tadi, ya. Tiada, cikgu cikgu. tadi itik tu kan dia terapung kan cikgu kan? Ya betul. Kalau ayam terapung banyak cikgu. Ayam, kalau ayam tu ada daya tujah yang cukup, jadi dia pun boleh terapung di atas permukaan air. Kalau berat dia boleh menampung daya tujah. Okey? Boleh Rusna? Faham cikgu. Boleh cikgu. Thank you cikgu. Okey. Okay, seterusnya cikgu. Okay, kalau kamu tak ada soalan, cikgu yang tanya. Ada 3 gambar yang melibatkan situasi yang selalu berlaku di sekeliling kita. Yang pertama, penerjun bungee jumping membuat terjunan. Okay, cikgu ada volunteer. Siapa boleh namakan daya yang terlibat untuk gambar ni? Saya cikgu. Okay, Rusna. Yang A tu Daya apa daya yang- tolakan. Okay, Rusna jawab daya tolakan. Ada kawan lain yang boleh tolong? Okay, kalau jawapan Rusna kita KIV dulu. Okay, seterusnya gambar B, basikal bergerak di atas permukaan kasar. Seorang boleh bagi jawapan daya apa yang terlibat? Saya, cikgu Suliana. Okay, silakan Suliana. Daya geseran. Ya, betul. Daya geseran yang berlaku di atas permukaan basikal dengan tanah ni menyebabkan budak lelaki ni dia tidak terjatuh semasa naik basikal. Ya, Okay, cikgu. seterusnya gambar C. Belon panas sedang terapung di udara. Siapa boleh bagi daya yang terlibat? Saya, cikgu. Okay, Afifah. Daya apungan. Ya, yeah, betul. Kalau awak tengok dari keyword soalan tu pun kita boleh tahu dia terapung disebabkan oleh daya apungan. Okey, balik untuk soalan A tadi, Rusna jawab daya tolakan kan? Jawapannya ialah daya graviti, sebab penerjun bungee jumping ni dia terjun disebabkan daya graviti, dia akan tertarik ke bawah. Macam tu. Rusna dapat? Dapat cikgu. Saya nampak tadi. Okey. Rupanya dia terjun cikgu. Okey. Ya. Okey, seterusnya kita akan masuk subtopik yang ketiga, iaitu ciri-ciri daya.
Daya ialah kuantiti vektor yang mempunyai magnitude dan arah. Magnitude merupakan kuantiti atau nilai sesuatu ukuran. Maksudnya daya ni kita boleh ukur. Okay, dan akhir sekali ciri dia daya aplikasi, titik aplikasi adalah titik tindakan daya ke atas suatu objek. Contohnya berdasarkan gambar ni, okay, kita tengok dia seseorang sedang mencabut paku pada meja kan. Okay, kita boleh cakap daya mempunyai magnitude 15 Newton digunakan untuk menanggalkan paku pada meja dan titik aplikasi daya ialah seperti yang awak tengok ni. Okay, titik aplikasi ni merupakan tumpuan daya semasa menanggalkan paku tu. Maksudnya dekat titik aplikasi daya ni lah daya yang tertinggi terhasil. Okay, setakat ni ada soalan? Ya ada Ada. cikgu. Ada. Ya ada cikgu. Okay. Okay. Sekarang cikgu nak tanya. Kalau contohlah buku ni, kita boleh ukur guna pembaris kan? Okay, tapi kalau daya, boleh tak kita ukur guna pembaris? Tidak. Tak boleh. Tidak. Okay, jawapan. Ya, daya tak boleh diukur menggunakan pembaris. So, alat yang kita gunakan untuk ukur daya ni dipanggil neraca spring. Neraca spring ni dia beroperasi dengan konsep pemanjangan spring. Kekuatan daya diukur daripada bacaan skala yang terdapat pada neraca. Contohnya kita ambil neraca spring ni, kita letakkan blok kayu. Kita gantung blok kayu tu. Jadi blok kayu ni akan bagi kita nilai pada neraca spring yang menunjukkan berapa nilai daya untuk blok kayu tersebut. Okay? Dan SI unit bagi daya ialah Newton atau kita boleh tulis sebagai simbol N besar. Dan di bumi, ini untuk pengetahuan am ya, sesuatu objek yang mempunyai jisim 100 gram mempunyai berat 1 Newton. Oleh itu, objek yang berjisim 1 kilogram mempunyai berat 10 Newton. Maksudnya di sini, contohlah awak berat 50 kilogram, jadi daya untuk berat awak ialah 500 Newton. Dia punya unit conversion tu awak kena take note. Okay, faham kelas? Faham. Faham. Okay. Seterusnya kita masuk topik yang terakhir. Okay, siapa boleh bagi tahu gambar apa ni? Apple dengan buku. Okay, ya Apple betul. hijau. Okay, sekarang Rusna. Ya, apple hijau dan buku berada di atas meja. Okay, sekarang cikgu akan kaitkan gambar ni dengan hukum Newton ketiga ataupun pasangan daya tindakan dan daya tindak balas. Okay, kalau awak tengok, apple di atas buku ni dia tidak terjatuh atau bergerak sebab buku berada dalam keadaan pegun kan? Okay, ini kita kaitkan dengan hukum Newton ketiga yang mengatakan setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Maksudnya di sini kalau awak tengok buku ni, daya tindakan dia ialah berat atau daya graviti yang menarik dia ke bawah. Tapi pada masa yang sama dia ada daya normal yang terhasil ataupun daya tindak balas. Jadi magnitude untuk daya normal dan daya tindakannya adalah sama. Jadi, oleh itu buku kekal pegun di atas meja sebab magnitude berat adalah sama dengan daya normal. Jadi dia mematuhi prinsip hukum Newton ketiga ni. Contohnya jikalau berat lebih tinggi, magnitude berat lagi tinggi berbanding daya normal, buku akan tertarik ke bawah. Itu dia punya aplikasi. Setakat ni ada soalan kelas? Ya ada. Ya ada. Ya ada Okay, Faham cikgu. cikgu. Okay, kita try jawab soalannya. Okay, soalan yang pertama, apakah yang akan berlaku kepada objek di bumi sekiranya daya geseran tidak wujud? Seorang boleh jawab. Ellie. Saya. Ellie Surina. Okay, Ellie Surina. Ya. Kalau daya geseran tak wujud,
objek bergerak tak berhenti cikgu, betul tak? Okey, betul. Macam yang kita bincangkan sebelum ni, gaya geseran ni dia akan menentang pergerakan kita. Jadi kalau daya geseran tidak wujud, contohnya kita berjalan ke hadapan, daya geseran tiada geseran yang menentang kita, jadi kita akan terus berjalan ke hadapan. Begitu. Okey. Okey, soalan kedua, bagaimanakah bunyi dihasilkan apabila biola digesek? Saya guna Afifah. Afifah. Saya cikgu. Okey. Apabila biola digesek, tali pada Ya. kayu biola dan tali pada biola tu dia akan tergesek. Jadi geseran yang terhasil tu akan menghasilkan bunyi. Okey, thank you Afifah. Okey, betul lah yang Afifah kata tu. Biola dihasilkan bunyi sebab geseran antara tali tu yang menghasilkan bunyi. Dan soalan terakhir, Cikgu nak Suliana. Ya, saya cikgu. Apakah yang Saya akan cuba berlaku jika tiada daya tarikan graviti di bumi? Okey, silakan. Tanpa daya tarikan graviti di bumi, semua objek akan terapung di udara. Betul ke cikgu? Okey, betul. Sebab berdasarkan penerangan tadi, salah satu kepentingan graviti ialah mengekalkan objek pada kedudukannya. Jadi kalau tiada daya tarikan graviti, contoh macam kelapa tadi, dia tidak jatuh ke bawah. Dia akan terapung-apung macam tu. Okey, soalan Ya, seterusnya. cikgu. Okay, awak tengok pakcik ni, dia tolak kereta kan? Soalan dia, cikgu, tunjukkan arah daya tolakan dan titik aplikasi daya pada gambar foto di atas. Okay, cikgu nak Rusna. Saya cikgu. Rusna Choo. Kali ni betul. Oh, betul. Okey, ini dia Okey. tolak. Jadi arah daya tolakan ke kanan. Lepas tu titik aplikasi Okey. daya di antara tangan lelaki tu dengan kereta. Cikgu dapat? Kita tengok jawapan Rusna. Okay, betul. Ayah tolakan adalah ke kanan sebab lelaki ni dia tolak kereta ke kanan dan titik aplikasi daya terhasil di mana daya ditumpukan. Maksudnya tapak tangan dan kereta tu menghasilkan daya yang tinggi sebab dia menolak, jadi tu jadi titik aplikasi daya. Okey, dan soalan yang terakhir, dia berkaitan dengan hukum Newton ketiga tadi. Kalau tengok ada dua troli yang kita rapatkan gunakan spring. Ini gambar sebelum. Okay, cikgu nak seorang bagi tahu apa outcome dia untuk gambar selepas. Kalau troli pertama dan kedua ni yang spring di tengah yang dimanfaatkan ni kita lepaskan. Saya cikgu, Cikgu nak boleh saya jawab? Boleh. Troli ni bergerak satu ke kiri, satu ke kanan. Jarak dia sama Ya, cikgu. betul. Okey, Eli cakap satu ke kiri, satu ke kanan dan jarak dia sama. Okey, ni ada gambar selepas. Kalau awak tengok, lepas kita lepaskan spring yang dimanfaatkan tu, troli pertama akan bergerak ke kiri dan troli kedua bergerak ke kanan. Jadi apabila dua troli yang bersentuhan dilepaskan, kedua-dua troli bergerak ke arah yang bertentangan dengan jarak yang sama. Ini disebabkan oleh hukum Newton ketiga yang mengatakan daya tindakan dengan tindak balas dia berlaku bertentangan tapi magnitud yang sama. Sebab tu jarak troli ni dia sama walaupun arah bertentangan. Contohnya pun contoh lain kalau awak berlanggar dengan seseorang, contoh tengah jalan-jalan terlanggar kan awak pergi kiri sikit, dia pun akan pergi kanan sikit dengan jarak yang sama disebabkan oleh hukum Newton ketiga. Macam tu. Okey, dapat kelas? Faham cikgu. Dapat cikgu. Faham. Jadi kita sudah sampai di akhir kelas. Untuk uji kamu punya kefahaman ni, kita try jawab quiz this.
Okay, ni kamu cuma perlu cakap jawapan dia lah ramai-ramai, nanti cikgu yang tekan, okay? Okey, Okey, cikgu. Okay, untuk soalan pertama. Apakah unit bagi daya? N. Siapa-siapa N. yang boleh jawab Okay, N. N, cikgu. Cikgu N. tekan cepat cikgu. Ping. Okay, betul. Jawapan dia N. Okay, soalan seterusnya. Apakah daya? Tolakan, tarikan. Tolakan dan tarikan. Yang biru. Mati, Biru. cikgu. Biru. Cikgu cepat cikgu. Okay, betul. Daya ialah tolakan dan tarikan. Kalau satu je dia bukan daya, dia kena tolakan dan tarikan. Soalan ketiga. Hukum Newton ketiga menyatakan setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang Guys. Sama magnitude dan bertentangan arah. Biru cikgu biru. Sama Biru, magnitude dan arah. Cikgu, biru. Biru. sama Biru magnitude je dan ke? bertentangan arah. Ah, Okay. yang tu Ya. cikgu. Okay. Yang ni Apa mungkin awak semua Serena? kena baca lebih lagi lah Serena salah. Okey, cikgu. Okey, Okay, cikgu. seterusnya gambar di atas menunjukkan daya. Gravity. Graviti. Okay, kita tengok. Ya betul, daya graviti. Sebab kalau tengok apple ni dia jatuh ke bawah. Okay, soalan kelima. Daya tindak balas bagi berat buku tersebut ialah Kuning. Graviti cikgu. Daya normal Daya cikgu. normal. Semua Daya setuju? normal. Daya Daya normal. 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 Terus nak tidur tadi cikgu. Daya normal. Okay, daya normal. Okay, jawapan dia betul. Sebab dia bersentuh dengan permukaan, jadi daya normal yang terhasil adalah 90 darjah. Dan soalan terakhir. Cikgu kasih nombor 1 ah. Okay, apakah unit bagi daya? Newton. Cikgu laju. Ping, Newton, ping. Newton. Cepat sikit cikgu tekan. Okay, betul. Pandai. Unit Nombor bagi 1. daya ialah Newton. Oh, Okay, nombor top berapa? 3. Ini pun Top cikgu. 3. Okay. Okay, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Kita dah sampai di pengakhiran kelas. Sebelum semua pergi makan, cikgu nak seorang bagi kesimpulan apa yang kita belajar hari ini. Rusna lah boleh, sebab Rusna nampak macam bersemangat ya. Okey cikgu. Okey, biar banyak salah kan cikgu Rusna tak apa-apa boleh. juga. Okay. Okey. Untuk kelas hari ini saya belajar tentang konsep daya, jenis-jenis daya, macam mana mengukur tu daya dan hukum Newton ketiga. Okay, terima kasih Rusna. Betul, so untuk hari ini kita belajar konsep daya iaitu tolakan dan tarikan. Kita belajar jenis-jenis daya yang 5 jenis tu, hukum Newton ketiga dan cara untuk mengukur daya. Jadi cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk siapa yang dah join kelas hari ini. Sebelum masuk kelas seterusnya, cikgu nak kamu buat pembacaan awal untuk subtopik yang seterusnya iaitu 8.2 kesan daya. Okay, jadi itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Jaga diri cikgu. Cantik Jaga kesihatan. Bye cikgu.